Mudah-mudahan sihat rohani, jasmani, zahir batin, mudah-mudahan sihat. Mudah-mudahan sentiasa mendapat rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keampunan Allah selalu, insya-Allah. Muju Allah Taala tak ambil nyawa kita hari ni. Muju Allah Taala tak ambil nyawa kita hari ni. Seandainya Allah ambil nyawa kita petang tadi, pagi tadi, kita dapat, kita dah nak duduk dalam majlis ilmu. Jadi alhamdulillah, Allah masih lagi bagi kita peluang kesempatan. Itulah tanda kasih sayang Allah, supaya kita gunakan peluang yang tinggal ini sebaik-baik mungkin untuk berusaha mendekatkan diri kita dengan Allah. Mudah-mudahan kita ada bekalan nanti yang kita dapat bawa balik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina, amin ya rabbal alamin. Yang kedua daripada 6 itu, yang kedua daripada 6 itu, yakni 6 kulliyat tu, perkara-perkara yang besar di dalam urusan agama. Ada 6 perkara yang besar yang wajib dijaga oleh setiap hamba-hamba Allah yang Muslim. Yang pertama dulu dah lepas 2 minggu lepas dah. 2 minggu lepas yang pertama daripada 6, iaitu wajib bagi setiap individu laki-laki dan perempuan yang mukallaf menjaga agama. Itu nombor 1. Wajib jaga agama. Apa maksud agama? Wajib jaga agama dengan makna yang pertama, jangan sampai melakukan ataupun bertutur ataupun memiliki pegangan dalam hati yang menjadi asbab seseorang itu jatuh kepada kufur dengan Allah. Itu yang pertama sekali. Jadi wajib kita menjaga diri daripada jatuh syirik. Wajib kita bersungguh-sungguh menjaga diri kita khususnya, dan anak isteri kita, bahkan masyarakat kita, daripada membuat perkara-perkara yang menjadi asbab jadi kafir. Itu makna menjaga agama yang pertama. Jaga agama yang pertama, jangan sampai syirik, jangan sampai jadi murtad, jangan sampai jadi kafir. Sebab itu perlu ilmu, kerana dalam ilmu itu ada pedoman dan panduan-panduan yang akan mengajar kita cara untuk bercakap, cara untuk melakukan sesuatu, cara untuk mempercayai sesuatu di dalam hati, supaya kita boleh terselamat daripada terjatuh kepada salah satu perbuatan yang menjadikan kufur dengan Allah. Orang yang ada ilmu, insya-Allah akan terjaga perkataannya daripada perkataan-perkataan yang memurtadkan. Begitulah juga orang yang ada ilmu, dia akan menjaga perbuatannya daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi asbab dia kafir dengan Allah. Begitulah juga ditahu bagaimana nak mengambil pegangan yang betul di dalam hati. Dia akan jauhkan fahaman-fahaman yang boleh menjadi asbab dia jatuh kafir dengan Allah. Itulah perlunya ilmu. Itu perlunya ilmu. Wajib kita belajar. Khususnya ilmu akidah ni lah. Ilmu yang sedang kita belajar ni. Bila nak khatam lah, kita tak banyak lah. Berapa lagi ni? Kalau sini sepipi, 2 pipi, 3 pipi, 3 pipi lebih, 4 pipi ya. InsyaAllah sekali lagi kot. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin. Baik, ada pun perkara yang kedua yang menjadi asbab, yang termasuk dalam erti kata menjaga agama ni. Yang pertama, jangan jatuh syirik, jangan murtad, jangan jadi kafir, jangan menyekutukan Allah dalam segala hal. Yang keduanya, jangan merosakkan agama. Jangan rosakkan agama. Apa maksud rosak agama? Jangan merosakkan agama, maknanya jangan melakukan kemaksiatan.
Jangan melakukan kemaksiatan. Kalau kita buat maksiat, maknanya kita merosakkan agama yang ada dalam diri kita. Apabila kita melakukan maksiat, sama ada maksiat anggota ataupun maksiat hati. Sama ada maksiat yang kita buat tadi itu maksiat anggota ataupun maksiat hati, sesungguhnya kita dah masuk dalam golongan orang yang merosakkan agama. Apa maksud agama tu? Agama maksudnya apa? Undang-undang undang-undang Allah. Agama bermaksud undang-undang yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Undang-undang yang bersangkut paut dengan akidah, dengan muamalah, dengan macam-macam lagi. Maka apabila kita melakukan maksiat, maknanya kita telah pun melanggar melanggar undang-undang. Contohnya mata kita melihat benda haram, maknanya kita dah langgar undang-undang agama. Lidah kita bertutur benda yang diharamkan oleh Allah, mengumpat, mencaci dan sebagainya, memfitnah, mengadu domba contohnya, menabur fitnah, melaga-lagakan orang contohnya. Itu maksiat yang menjadi asbab rosaknya agama yang ada dalam diri kita. Ataupun tangan kita membuat benda haram, kaki kita melangkah ke tempat haram, perut kita isikan dengan makanan yang haram, yang syubhat. Farad kita, kemaluan kita digunakan untuk berliwat, berzina contohnya. Itu merosakkan agama. Begitulah juga maksiat hati. Maksiat hati, hasad, dengki, iri hati, bersangka jahat, bersangka buruk, takabur, ujub, riak, itu semua benda-benda yang merosakkan agama. Jadi kita kena berusaha, bersungguh-sungguh, berperang, bersungguh-sungguh. Jangan selalu mengalah dengan ajakan nafsu dan syaitan yang nak merosakkan agama dalam diri kita. Kena mujahadah selalulah. Kena mujahadah, kena selalu lawan. Nak lawan syaitan nafsu ni dengan ilmu, bukan dengan parang. Bukan dengan tombak, bukan dengan meriam. Nak lawan syaitan nafsu dalam diri ni, kena ada ilmu lah. Kena belajar, baru kita tahu selok-belok tipu daya, permainan nafsu dan syaitan yang nak menjahanamkan amal ibadah kita. Meskipun kita beribadat, belum tentu selamat kalau kita tak mahir untuk menjaga. Ramai yang rajin sembahyang, ramai yang beribadat, tapi tak boleh berhenti dari melakukan maksiat. Sebenarnya meninggalkan maksiat itu lebih utama daripada memperbanyakkan ibadat. Si A contohnya, si A dia banyak ibadat, yang wajib dia buat, yang sunat-sunat pun dia buat, qiyamul lail, solat apa lagi, macam-macam lah, segala sembahyang sunat semua dia buat. Tapi dia tak berhenti daripada membuat maksiat. Yang nombor 2 pula, si B ni, dia buat yang wajib-wajib macam tu. Dia tak ada qiyamul lail, dia tak ada sembahyang qabliyah ba'diyah, dia tak ada buat benda-benda sunat, tapi dia meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah, zahir dan batin. Mana yang lebih Allah redha di antara dua hamba tadi? Yang banyak melakukan ibadat dan melakukan maksiat, ataupun yang tidak membuat amalan yang sunat-sunat, sekadar buat yang wajib sahaja, tapi dia meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah? Mana selamat? Di antara dua ni mana yang selamat? Nombor 1 ke nombor 2? Kena tahulah, tak nanti kita nak tiru yang mana. Orang perempuan longang tak longang ni, yang mana selamat? Nombor 1 ke nombor 2? Tu tak longang. Tadi tu tanya tak dia jawab lah. Nombor 2 tu tiru tadi, longang orang sebelah kata nombor 2 dia tiru. Yang nombor 2 lah lebih selamat. Kerana yang nombor 1 tadi, meskipun dia banyak buat amal, tapi dia juga tidak meninggalkan maksiat yang merosakkan amalnya sendiri. Mulai tak tinggal, duha tak tinggal, sunat rawatib tak tinggal, sedekah sini, sedekah sana, bantu sini, bantu sana, tapi mengumpat, tetap mengumpat, berdengki, tetap berdengki, bersangka jahat, tetap bersangka jahat. Apa yang diperolehi dengan amal yang banyak tadi?
Semuanya dibinasakan oleh Allah. Semuanya dibinasakan oleh Allah meskipun banyak. Mengumpat ada, iri hati ada, dengki, bersangka jahat ada. Oh, lengkaplah tu, habislah. Habis licin lah pahala ibadat sebanyak mana pun. Yang kedua tadi, dia tak banyak amalan sunat, dia buat yang wajib aja. Tapi dia tak buat yang haram. Hatinya tak ada hasad dengan orang, tak ada riak, tak ada ujub, tak ada takabur, tak ada sangka jahat. Maka yang nombor 2 tadi lebih afdol. Yang nombor 2 tadi lebih selamat. Yang nombor 2 tadi, amalnya walaupun tak banyak tapi diterima oleh Allah. Ada amalan yang akan dibawa balik, berbanding dengan yang pertama tadi, yang banyak ibadatnya tapi masih mengekali melakukan maksiat-maksiat yang menjadi asbab terhapusnya pahala ibadat. Jadi kita kena tahu, kita kena tahu, kena faham ibadat, cara beribadat yang bagaimana yang menyelamatkan kita. Cara beribadat yang macam mana yang menyelamatkan kita, dan cara beribadat yang macam mana yang merugikan kita. Ini cerita orang yang beribadat ni. Yang tak beribadat memang tak masuk daripada awal lagi. Yang tak semayang tu itu memang tak masuk daripada awal lagi dah. Alamak, boleh. InsyaAllah boleh nampak. Jadi kita renung-renung. Belajar ni kena renung. Berfikir, renung-renung. Sebab kalau tak ada majlis ilmu, kita tak ada masa nak fikir tentang benda ni. Betul ke tidak? Kalau tak ada majlis ilmu, ada tak masa kita nak fikir tentang benda-benda macam ni? Dah. Fikiran kita ni akan disibukkan dengan hal-hal dunia. Anak nak sekolah, duit tak cukup, gaji dah habis. Nak pergi jalan sini, rumah orang kahwin. Tu pagi sampai ke malam. Sebab tu Allah letak kita duduk dalam majlis ilmu ni supaya berhenti sekejap daripada memikirkan hal-hal dunia. Mari kita memikirkan hal-hal yang bersangkut paut dengan akhirat. Nampak tak? Jadi makin lazim, makin selalu, makin sering kali orang tu duduk dalam majlis ilmu, maka sering kalilah hati dan fikirannya memikirkan akhirat. Baik, alhamdulillah. Ini semua nikmat daripada Allah. Bukan sebab kita ni hebat. Dah. Semata-mata belas kasih sayang Allah. Yang kedua daripada 6 itu, iaitu nafsu. Nafsu. Yang kedua daripada 6 perkara besar dalam agama yang wajib dijaga oleh tiap-tiap orang. Yang nombor 1 tadi, jaga agama. Meskipun dia ahli maksiat, dia perjudi, dia peminum arak, dia penzina, siapa pun dia wajib jaga agama. Dia wajib jaga dirinya. Jangan sampai murtad, jangan sampai menyengutukan Allah. Meskipun dia tak solat, meskipun dia dedah aurat, meskipun dia berjudi, meskipun dia berzina, jangan sampai syirik kepada Allah. Yang kedua daripada 6 iaitu nafsu. Apa maksud nafsu? Ertinya nafsu diri. Wajib jaga diri. Maksud diri sini nyawa kita lah. Wajib menjaga nyawa kita. Nyawa ni amanah daripada Allah. Nyawa ni amanah daripada Allah. Nikmat daripada Allah nyawa ni. Maka sebab itulah wajib kita jaga nyawa ni. Nafsu ni makna nyawa kita. Maka wajib dipelihara, dijaga akan dia, akan nafsu, artinya diri kita ni, nyawa kita ni, daripada mengerjakan, yakni melaksanakan yang membinasakan diri sendiri. Jadi jangan membuat benda-benda yang membinasakan, merosakkan nyawa kita ataupun diri kita. Tak boleh. Kerana apa tu? Kerana wajib jaga nyawa, bukan sunat. Kalau sunat ni tak jaga pun tak ada masalah. Ni wajib jaga agama. Wajib jaga agama.
Jadi siapa pun wajib jaga agama. Siapa pun wajib jaga nyawa dia, wajib jaga diri dia. Jangan melakukan sesuatu perkara yang boleh membinasakan diri sendiri dan memberi mudarat akan diri sendiri. Dan kerana inilah diharamkan bunuh diri. Sebab itulah di dalam agama Islam hukum membunuh diri itu haram. Haram membunuh diri. Bunuh diri ini dosa besar. Barang siapa yang menghalalkan perbuatan bunuh diri ini, maka kafirlah dia. Barang siapa yang beriktikad bahawasanya bunuh diri itu tidak haram, maka matinya kafir. Contohnya dia nak terjun bangunan. Dia nak terjun bangunan contohnya. Serta dia mengiktikadkan bunuh diri ni, tak kisahlah dengan apa cara sekalipun, dia kata tidak haram. Bunuh diri ni dibolehkan. Nak lari daripada masalah, diharuskan bunuh diri ni. Maka dia pun melompatlah terjun daripada bangunan tadi, terjun botol, kepala jatuh dulu. Sampai bawah berkecai, mati kafirlah dia, na'udzubillah. Sebab apa mati kafir? Menghalalkan perbuatan bunuh diri. Jadi jangan bunuh diri. Tak ada masalah yang tak ada jalan keluar. Semua masalah ada jalan keluar. Cuma kita ada pengetahuan ataupun tidak nak cari jalan keluar tadi. Banyak orang yang menyelesaikan permasalahan hidup di atas dunia ini dengan bunuh diri. Ketahuilah bahawasanya kalau mati dengan bunuh diri ini, kita akan, makna seseorang yang mati dengan bunuh diri ini, dia akan bertemu dengan masalah yang berlipat kali ganda dahsyat susahnya selepas daripada dia mati tu, yakni azab Allah yang akan ditempuhi. Azab Allah yang akan ditempuhi selama-lamanya, takkan berkesudahan. Jangan ingat dengan bunuh diri ni masalah berakhir. Dah. Masalah dunia ni kalau nak dibandingkan dengan masalah akhirat tu, tak boleh nak banding masalah yang ada hari kiamat tu. Masalah kita atas dunia ni kita himpunkan sejak kita dilahirkan sampailah sekarang. Berapa banyak masalah yang kita dah lalui dalam hidup ni. Kita kumpulkan segala masalah ni, tak sama masalah saat nak menghadapi sakaratul maut. Tak sama masalah waktu nak menghadapi sakaratul maut tu. Punya dahsyatnya masalah waktu sakaratul maut tu. Jangan kita ingat bila bunuh diri masalah selesai dah. Kalau matinya kafir, matinya sesat, matinya munafik, matinya banyak bawa dosa dan maksiat, habislah. Dia akan bertemu dengan masalah yang berlipat kali ganda dahsyatnya daripada masalah yang pernah dilalui atas dunia. Maka kita waspadalah. Waspada, jangan tertipu dengan syaitan, jangan tertipu dengan nafsu yang nak membinasakan diri kita. Dia hasut kita, suruh nak lari daripada masalah, buat benda haram. Nak lari daripada masalah, buat benda haram. Nak lari daripada masalah, pergi minum arak. Nak lari daripada masalah, pergi enjoy, pergi berzina, pergi night club, pergi minum arak. Itu bukan menyelesaikan masalah. Itu terjerumus lagi, menjerumuskan diri kepada benda yang lebih bermasalah, yang lebih mudarat. Sebab tu kita ni kalau ada masalah, pergi jumpa orang alim. Pergi jumpa orang alim. Jangan jumpa kawan-kawan yang sama waktu dengan kita. Pergi jumpa alim ulama tu, yang bertakwa tu, pada diri dia tu ada jalan penyelesaian. Macam mana nak buat ni? Saya ada masalah begini. Pergi jumpa, tanya. Kita kalau tanya orang yang jahil macam kita, memang sesatlah jawab. Dia akan fatwakan benda yang bukan-bukan nanti kan. Dia akan fatwa ikut nafsu dia. Kau ni alang-alang dah banyak masalah ni, aku ada satu pilihan terbaik. Kau terjun je lah bangunan.
Selesai masalah kau. Kau tak percaya, kau terjun. Oh, kita pun kata, you tak percaya juga ni. Na'udzubillah. Sebab tu ada masalah, jangan jumpa orang fasik, jangan jumpa orang ahli maksiat. Jumpa alim ulama tu yang bertakwa, takut kepada Allah tu, tahu. Selok-belok nak menyelesaikan masalah. Sebesar apapun dosanya, sebesar apapun masalahnya, ada jalan penyelesaiannya di dalam agama Islam. Tapi kita sombong, sebab tu tak jumpa jalan keluar. Sebab tu tak jumpa jalan keluar. Pergi jumpa alim ulama, orang-orang soleh, tanya dia, macam mana, apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya buat. Jadi jangan bunuh diri, jangan membuat benda-benda yang memudaratkan diri kita, sebab hukumnya haram. Kenapa haram? Kerana Allah memerintahkan bahawa sesungguhnya kita ni semuanya wajib menjaga apa tadinya? Nyawa. Wajib jaganya. Dan mana tidak memberi mudarat akan dia, dan kerana inilah diharamkan bunuh diri dan diharamkan meminum akan minuman yang haram. Sebab tu Islam mengharamkan, menegah siapa pun, menegah siapa pun, orang kaya, orang miskin, laki-laki, perempuan, tua, muda, raja, menteri, rakyat biasa, golongan atasan, golongan bawahan, tak pedulilah di mana tempat dia duduk, bumi mana dia berada, negeri mana dia pergi, waktu mana yang dia duduk. Islam melarang, Islam mengharamkan daripada apa tadi? Yang pertama, bunuh diri, dan diharamkan meminum akan minuman yang haram seperti arak contohnya. Arak. Sebab apa? Dengan minum arak ni tadi boleh membinasakan diri, bahkan membinasakan akal, membinasakan kewarasan. Dikias dengan arak ni dah lah. Sebab dengan meminum tadi hilang akal. Gitulah juga ketum tak ketum. Kalau diminum tu dengan niat yang salah, bukan niat nak berubat, niat nak seronok-seronok, khayal-khayal, hukumnya haram. Dia minum ketum dengan niat nak khayal-khayal kepala, nak fly, nak terbang. Haram walaupun ketum. Kecuali dia minum ketum tadi sebab apa? Nak berubat. Tapi kalau ubat ada dos-dos dia. Kalau nak berubat ada dos dia. Bukan tonggang sebotol. Ini tonggang sebotol. Kalau dia kata niat nak berubat, ada sukatan-sukatan dia. Tapi kalau minum sebotol, tonggang sebotol, itu dah lebih daripada qadar yang berhajat. Niatnya dah lari dah tu. Jadi hati-hati. Tu tak masuk lagi duk campur bahan-bahan lain. Memang niatnya nak bagi fly tinggi lagi. Kalau tak campur sesuatu, dia fly rendah aja. Tapi kalau campur masuk benda ni, dia terbang lagi tinggi lagi. Gitu. Na'udzubillah. Hukum minum ketum. Kalau minum sikit kerana nak berubat, itu harus. Tapi kalau minum lebih daripada qadar hajat nak berubat, hukumnya haram. Kalau niat saja-saja nak fly, hukumnya haram. Nak seronok-seronok minum. Macam layan-layan sikit. Haram hukum. Dan kerana inilah diharamkan bunuh diri dan diharamkan makan ataupun minum minuman yang memabukkan, yang haram, seperti arak tadi, ataupun dadah, ataupun ganja, ataupun ikutlah ais, apa lagi macam-macam. Sebab benda tu menghilangkan akal, menghilangkan kewarasan. Bila dah menghilangkan kewarasan, maka dia boleh terjebak kepada perkara yang membinasakan diri. Jalan selekor, dia nampak lurus. Jalan selekor dia nampak lurus, ataupun jalan lurus dia nampak selekor. Sebab dah hilang akal.
Anak bini dia dah tak nampak orang dah, nampak tak tahu lembu ke apa. Dia sembelihnya mak, dia sembelihnya bini, dia sembelihnya laki. Dah hilang akal, dah tak waras. Orang memandu ikut dorong dia, memandu lawan arus. Bukan saja diri sendiri mudarat, memudaratkan pula orang lain. Sebab itulah Islam melarang sekeras-kerasnya arak ni dan yang seumpamanya, kerana boleh memudaratkan diri dan orang sekeliling. Nampak tak? Kadang dengan sebab arak tadi tu ataupun dadah tadi, waktu dia khayal, waktu dia hilang akal tadi, kadang-kadang dia buat benda-benda yang tak sepatutnya pada anak isteri dia. Itu alasan ni. Kenapa? Kalau orang tanya kenapa arak tu diharamkan, sebab boleh membinasakan diri. Sebab Islam suruh wajib jaga diri. Wajib jaga diri. Dan diharamkan pula memakan akan makanan yang haram seperti darah. Haram makan darah. Tak kisahlah darah apa pun. Meskipun darah kita sendiri, gigi kita berdarah, kita saja kumpul darah tu kita telan, hukumnya haram. Gigi kita berdarah, saja kita kumpulkan darah tu banyak-banyak, kemudian grup telan. Dia kata sedap pula. Kalau letak ais lagi sedap kali. Dah najis kan? Kecuali yang dah tak dapat nak elak tu lain lah, tu dimaafkan. Ni tak saja dikumpul darah sampai penuh mulut, bup, dia telan, hilang dah tu. Hukumnya haram. Seperti darah, minum darah haram. Apa lagi? Naik darah. Naik darah tak bertempat pun kadang boleh mudarat kan. Naik darah tak kena tempat. Bini dia masak tak berapa masin, bum, dia tumbuknya muka bini, lebam mata sebelah. Tu naik darah. Naik darah tak kena tempat pun hukumnya haram. Apa lagi? Cekik darah. Air ni sepatutnya harganya air mineral ni besar ni RM3, dia jualnya RM15. Cekik darah namanya, hukumnya haram. Apa lagi? Kering darah. Ikutlah. Ataupun nanah ke contohnya. Minum najis, benda-benda najis, minum air kencing ke. Tengok orang na'udzubillah. Kalau kencing unta tu adalah juga asbab, kalau nak jadi ubat pun kodak dah tak ada ubat lain. Kalau saja-saja tak boleh. Darurah tu lain lah. Kita sesat kat padang pasir yang tak bertepi, ada unta seekor je. Air tak ada ni, pada adat kalau tak minum ni memang matilah kita. Wajib jaganya nyawa tadi. Yang adanya air kencing unta je yang ada. Takkan nak minum pasir pula dah, tak ada. Maka diharuskanlah minum. Bahkan bukan harus, wajib minum air kencing unta tadi. Sekadar menyambungnya nyawa, lebih tak boleh. Sebab darurah kan. Sebab kalau tak minum adatnya mati. Maka meskipun najis wajib minum. Kalau dia tak minum, hukumnya haram. Sebab apa? Boleh jadi asbab mati. Dia kena minum juga, walaupun sedikit, untuk menyambung nyawa dia. Jangan minum seteguk. Sedap pula air kencing unta ni, habis ditogoknya sampai 1 jam pula dah. Itu hukumnya haram lah. Kalau dah tak ada cara lain, tapi kalau ada kaedah lain yang boleh menghasilkan air, kena ikhtiar lah tu dulu. Jangan dalam keadaan boleh ikhtiar lain tiba-tiba cekau yang haram. Dalam hutan boleh jadi boleh makan umbut-umbut pokok contohnya. Pohon-pohon ke, akar-akar kayu ke, ubi-ubi, tumbuh-tumbuhan ke, ni tiba-tiba terus tangkap beruk makan. Padahal ada lagi benda lain yang boleh yang halal lagi. Tak boleh lah. Jangan kita tilik orang agama lain. Dia dah memang dia tak kisahlah benda tu. Kita ni yang Muslim ni, jangan dalam keadaan lapang-lapang ada lagi makanan lain yang halal terus terekam beruk. Buat sate.
terus terekam ular, buat sate, buat rendang. Mana boleh? Sebab masih lapang lagi tu. Ada benda-benda lain boleh makan lagi. Umbut-umbut. Umbut-umbut, tumbuh-tumbuhan, ubi-ubi contohnya. Ikutlah. Bukan terus darurat je terus ambil benda haram. Kena usaha dulu, cari dulu. Kalau dah betul-betul tak ada, barulah dibenarkan. Pun qadar hajat sahaja. Ni sampai seekor gulai, sampai berebut. Tak cukup. Dan diharamkan pada memakan akan makanan yang haram seperti darah dan sebagainya daripada perkara yang membinasakan diri. Makan binatang-binatang yang haram tu, makan telur-telur binatang yang berbisa contohnya, sebab itulah hukumnya haram. Makan telur ular, makan telur buaya, makan telur apa boleh? Rimau. Ada ke telur rimau? Telur rimau makan. Hukumnya haram. Bila Islam haram kan, menunjukkan benda tu mendatangkan mudar. Allah takkan melarang sesuatu kecuali sesuatu itu memberi mudarat. Nampak tak? Jadi Allah haramkan. Ada binatang-binatang yang hukumnya haram makan. Kenapa? Ada benda yang mudarat pada dia tu. Kalau makan kita jadi mudarat. Sebab itulah Islam larang. Beruk, kera, biawak. Bukan dog. Jangan bertukar dog dengan biawak. Dog lain, biawak lain. Tengok lidah kan lain. Lidah buaya lain. Lidah dog lain. Lidah dog tak cabang. Dog makan benda bersih, sayur-sayur, ke kacang. Dia tak makan bangkai dog. Biawak dia semua belasah. Lagi busuk, lagi dia suka. Tu biawak. Dog lain. Makan orang, makan orang. Tak tahu nak makan apa dah, makan orang. Makan janin. Macam-macam pelik dah. Dunia dah gila. Dah terlalu banyak makanan, tak tahu nak makan apa lagi dah. Puas dah, semua dah puas makan dah. Makan orang pula dah. Sikit hari lagi makan diri sendiri. Apa rasa jari ni? Kerat seputum. Besok kerat lagi seputum. Boleh jadi, tak mustahil. Dah gila. Manusia dah gila. Tak tahu lah nak makan apa. Dia kata lain semua dah rasa dah. Makan mayat pula, makan bangkai pula. Ada berlaku dalam dunia ni. Na'udzubillah. Dan sebagainya daripada perkara-perkara yang membinasakan diri. Yang ketiga daripada 6 itu akal. Tu wajib pelihara kewarasan akal fikiran. Kerana tanpa akal ni nanti kita tak boleh nak membezakan mana baik, mana buruk, mana selamat, mana tidak. Jadi kita ni yang Allah dah beri akal ni, maka jagalah baik-baik. Di antara nak menjaga akal mana? Nuntut ilmu. Jaga akal kita dengan agama, supaya akal kita berbeza daripada akal-akal orang yang tidak Islam. Kerana akal orang mukmin lain. Apa maksudnya? Akal orang mukmin ni berpandukan, ada pedoman dia, iaitu agama. Akal orang bukan Islam, dia berpandukan hawa nafsu. Itulah hikmahnya Allah Ta'ala mengutuskan Rasul alaihi wassalatu wassalam, agar akal-akal manusia pada waktu ketika itu dibimbing oleh ilmu. Sebelum diutuskan Rasul, akal manusia ni dipengaruhi ataupun dipantau, dikontrol oleh hawa nafsu dan syaitan. Sebab tu kita ni, orang akhir zaman ni, kalau tak nak ambil agama ni, belajar sungguh-sungguh agama ni, hukum-hakam Allah, yang mana halal, yang mana haram, zahir batinnya, akal kita samalah seperti akal orang-orang yang tak diutuskan Rasul. Sungguh cara fikir itu macam tak ada agama, seolah-olah tak tahu halal haram. Itulah bezanya. Itulah faedahnya Rasul tu diutuskan, supaya akal manusia tadi yang sebelum tu berfikir ikut syaitan, berfikir ikut nafsu, berubah, berfikir mengikut ilmu. Jadi ilmu tu jadi panduan dan pedoman. Barulah dia jadi orang yang mulia.
Barulah dia jadi orang yang mulia di sisi Allah apabila akalnya itu dijaga oleh agama, dijaga oleh kefahaman agama. Tak kisahlah dia orang kaya ke orang miskin, bila akalnya dijaga oleh agama, maka dia mulia di sisi Allah. Tapi kalau akal kita ni tak dijaga, kaya pun tidak mulia, dibenci oleh Allah. Cara berfikir macam orang bukan Islam. Na'udzubillah min. Cara cari makan macam orang bukan Islam. Orang bukan Islam cari makan tanpa solat, tanpa tutup aurat dan sebagainya. Jadi cara tu sama seperti orang yang bukan Islam. Sedangkan kita ni Islam, Muslim, Muslimah, tapi cara tu macam bukan Muslim. Bukan. Semua ke tidak? Orang bukan Islam, dia tak tutup aurat, betul? Maka kita ni Allah lahirkan di kalangan orang Islam. Tiba-tiba tak tutup aurat juga. Sama ke tidak? Zohirnya sama. Zohirnya sama. Orang bukan Islam cari duit pagi, petang, siang, malam. Dia tak peduli solat 5 waktu. Maka kalau kita yang mengaku agama Islam ni cari duit pagi, petang, siang, malam, tak peduli solat 5 waktu, serupa tak cara dia? Serupa. Jangan kata tak serupa pula. Serupalah. Dia tak solat, kita pun tak solat. Dia berjudi, kita pun berjudi. Dia minum arak, kita pun minum arak. Kan tak sama tu. Kan serupa tu. Serupa. Cuma beza pada nama saja. Yang ni orang Islam, tapi dia berjudi. Yang ni orang Islam, tapi dia berzina. Tu dia bukan Islam, dia berjudi, berzina juga. Dia minum arak juga. Jadi sama, na'udzubillah. Jadi seolah-olah menyerupai macam orang bukan bukan Islam. Inilah perlunya kefahaman dari. Inilah kenapa wajib menuntut ilmu agama agar akal fikiran kita tu berbeza dengan akal orang yang tidak beriman dengan Allah. Orang tak beriman dengan Allah, dia tak peduli asalkan kaya. Hak orang tak hak orang, dia tak peduli. Orang dizolimi tak peduli asalkan dia dapat apa yang dia mahu. Itu akal orang bukan Islam. Itu akal orang jahiliah dulu. Sebab dulu jahiliah siapa kuat dia lah hero. Siapa kuat, siapa hebat dia lah hero dulu zaman jahiliah dulu. Tak peduli. Tapi bila datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka berubahlah keadaan manusia yang tak bertamadun pada waktu tu menjadi mulia setengahnya dah. Yang mengikut lah, yang tak mengikut tetap dengan begitu. Yang mengikut tu jadi berakhlak, jadi baik, jadi mulia. Nampak? Setelah datangnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun begitu. Jangan jadi orang jahiliah moden. Jangan kita masukkan diri kita dalam kelompok jahiliah moden. Apa di jahiliah moden ni? Orang yang tak tahu menahu tentang hukum hakam Allah dengan sebab tidak mengambil peduli. Adapun jahiliah yang asli dulu, dia tak tahu menahu halal haram sebab memang tak ada agama pada waktu tu. Tak diutuskan Rasul yang membawa ilmu. Tapi kita akhir zaman ni dah nak kiamat dah ni. Rasul SAW menyebarkan ilmu, menyebarkan agama, diambil oleh sahabat, diambil oleh tabi'in, diambil oleh tabi'ut tabi'in, kemudian dikarangkan dalam kitab-kitab. Sampailah ke hari ni, tiba-tiba sampai depan mata kita, kita palingkan muka kita. Tak nak ambil tahu, tak nak ambil peduli, tak nak ambil berat. Sehingga kita tak tahu apa perbezaan agama dengan yang bukan agama. Itu bukan salah Allah, bukan salah Rasul, bukan salah para alim ulama, salah diri sendiri yang terlalu sombong dengan Allah, terlalu sombong dengan agama, terlalu tamak haloba dengan dunia sehingga membelakangkan zahir dan batinnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja dirinya dipalingkan, bahkan hatinya pun dipalingkan daripada akhirat. Menghadap pagi petang siang malam dengan dunia sampai mati, wal iyadzabillah min dzalik. Jadi waktu kita ni menuju waktu belajar agama ni, terpaling juga agama hati kita pada akhirat. Teringat juga hukum hakam Allah, terdengar juga halal haram, terdengar juga dosa pahala.
Nampak? Jadi Allah nak mengingatkan, jangan sepenuh-penuh diri kita ni menghadap dunia bagi petang. Jadi Allah pilih duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis zikir. Ataupun tak duduk sini macam sahabat-sahabat kita ni, mengaji secara online ni bukan mudah ni. Nak stay, nak dengar kuliah dalam walaupun online. Payah nak tunggu tu. Kalau bukan dipilih oleh Allah, tak boleh tunggu sampai habis. Di swipe apa? Kalau suka apa? Macam ni lagu tu. Like, swipe macam tu lah. Jadi orang yang boleh bertahan, dia scroll dengar kuliah, dia boleh tunggu dengar. Adakah benda tu kebetulan? Jawabnya tidak, melainkan orang itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk diberikan kebaikan dan kebajikan. Walaupun secara online begini. Alhamdulillah. Nama dah. Subhanallah. Kalau tak scroll, alah kuliah agama lah tak penting lah. Scroll tengok yang joget-joget contoh. Ataupun tengok yang lawak-lawak contoh. Ada masa lain. Maknanya singgahlah dalam majlis ilmu tu. Allah tahu kita payah pergi masjid. Allah tahu kita payah pergi surau. Allah tahu kita malas nak keluar rumah cari ilmu. Allah kehendak mengadakan satu teknologi dengan asbab dia ni boleh dengar juga halal haram. Dah ada kat tangan dah, tak mau lagi. Maknanya dah ada kat tangan, tak nak suap dalam mulut. Itu masing-masing punya hal. Padahal Allah dah siapkan sampai dekat tangan, tak nak juga. Memang tak ada harapan lah. Maknanya dia orang yang bakal menerima kecelakaan. Na'udzubillah. Siapa cakap? Nabi cakap. Nabi SAW pernah bersabda, yang maksudnya ilmu, mana ilmu yang benar, ilmu yang baik itu hanya Allah akan berikan kepada orang yang bahagia sahaja. Maksudnya orang-orang yang bahagia ni, orang-orang yang Allah nak bagi kebahagiaan dunia dan akhirat ni, Allah akan bagi dia ilmu. Allah akan jadikan dia penuntut ilmu. Allah akan jadikan dia orang yang seronok nak mencari ilmu. Kerana orang yang belajar ni, bila dia beramal dengan agama ataupun ilmu tadi, hidup dia bahagia. Kalau dia beramal lah. Kalau tak beramal tak jadi. Dia kalau belajar, contohnya dia belajar masalah hati, dia mengenal Allah, dia tahu sifat mazmumah mahmudah. Dalam hatinya tak ada hasad dengki dengan orang, meskipun dia fakir miskin. Tak ada orang pun yang bermasalah dengan dia. Jadi hatinya tenang, hatinya bahagia. Dia tak ada sakit pun dengan siapa. Walaupun ramai orang yang menyakiti dia, tapi dia tak sakit dengan orang. Jadi hatinya bahagia. Jadi di dunia pun dah dapat ketenangan dah. Orang nak kata dia, orang nak khianat dia, orang nak buat dia, orang nak perli dia, orang nak tuduh dia, orang nak sangka jahat dengan dia, dia tak ada masalah. Dia sentiasa memaafkan. Dia tak ada masalah. Dia orang yang bahagia. Dia tak ada ketakutan langsung dalam hatinya. Tak ada kebimbangan. Dia tak bimbang kalau orang fitnah dia. Dia tak bimbang kalau orang kata dia. Dia tak bimbang apa pun. Allah Ta'ala yang sebut. Orang-orang yang macam tu, orang yang dalam hatinya tak ada rasa takut, tak ada keluh kesah. Dalam dia tak ada takut, dalam hatinya tak ada takut, dalam hatinya tak ada keluh kesah. Sebab hatinya baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil daripada manfaat ilmu yang dicari dan diamalkan tadi. Sehingga dia memiliki hati yang sangat-sangat baik. Dia susah pun dia sangka baik dengan Allah. Dia susah pun dia memuji-muji Allah. Dia susah pun dia dekat dengan Allah. Dia tak menyalahkan takdir. Dia tak merungut-rungut. Sebab dia sedar, dia tahu semua tu berlaku dengan kehendak Allah. Bukan benda tu berlaku dengan sendiri, dengan tidak sengaja, dengan kebetulan dah. Bila dia tahu apa yang dia alami tadi datang daripada kekasih dia, yang sangat-sangat dia cinta, iaitu Allah, maka tak adalah api-api kemarahan dalam hati.
melainkan dia redha. Ya Allah, redha, alhamdulillah, ada benda baik yang kau nak bagi aku, ya Allah. Itu dia, nak cari hati yang macam tu yang mahal. Nak cari hati macam tu yang payah. Sebab hakikat kebahagiaan itu daripada hati yang bersih, hati yang bertakwa. Orang kaya lah macam mana, dia tak sakit hati. Dia tak sakit hati dengan orang. Dia tengok orang kaya, alhamdulillah, tu milik kau, Allah Ta'ala yang bagi. Aku Allah Ta'ala bagi sekadar ni, ini yang mampu bagi dia, ini yang layak bagi dia. Alhamdulillah. Bahagia. Nanti di hari kiamat pula Allah bagi kebahagiaan yang kekal, iaitu syurga Allah. Sebab apa? Atas dunia dulu hati dia baik dengan orang. Meskipun orang banyak tak baik dengan dia, tapi dia baik dengan orang. Dia selalu memaafkan. Dia tak ada berdendam dengan siapa pun. Dia tak ada dendam. Subhanallah. Tidak mustahil orang-orang yang dipilih oleh Allah pasti akan memiliki hati yang macam tu. Mudah-mudahan kita semuanya tidak terkecuali direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hati yang mengenal Allah, hati yang baik. Kerana situlah sebenarnya duduknya kebahagiaan, bukan harta, bukan pangkat darjat. Kita tengok kan, ada orang kaya raya jutawan tapi tak bahagia. Dia tak bahagia. Dia keluh kesah, malam tidur tak lena, duduk dalam ketakutan. Padahal apa je yang tak ada pada dia? Rumah 3-4 lapis, dalam bilik ada kolam mandi. Dia punya tandas macam kita punya ruang tamu besar. Tandas dia macam ruang tamu rumah kita punya besar. Tu tak cerita bilik tidur dia lagi, tak cerita dia punya ruang tamu lagi. Tapi hidup keluh kesah, tak lena, duduk dalam ketakutan, duduk dalam kebimbangan, kacau bilau. Tapi bila kita tengok Zohin, hebatnya dia orang. Sebab apa? Ada masalah pada hati. Ada orang duduk dalam pondok buruk, rumah dia buruk, sengit-bengit rumah dia. Berlantaikan tanah aja, tapi dia sangat-sangat bahagia. Dia tak sakit hati dengan orang. Cuma orang je yang susah tengok dia, padahal hatinya bahagia dengan apa yang Allah Ta'ala dah aturkan untuk diri dia. Di antara satu sebab apa orang yang paling miskin tadi dia bahagia? Sebab apa? Kerana dia merasa bertuah, kerana direzekikan oleh Allah memiliki sifat seperti para Nabi dan para Rasul, iaitu duduk dalam kesusahan. Jadi dia kata, ya Allah, bertuahnya aku. Nak memiliki, nak dapat benda yang Allah Ta'ala bagi pada Rasul yang lain tak ada. Tapi bila Allah jadikan aku ni serba-serbi kekurangan, miskin, kadang-kadang makan, kadang-kadang tak makan, pakaian pun lebih kurang aja, samalah seperti yang Allah bagi kepada para Nabi, para Rasul. Jadi dia rasa bahagia. Alhamdulillah, ya Allah. Hebatlah hati je ni. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita lah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Kemudian maka wajib memelihara akan dia akal tadi. Tu cara jaga akal tadi. Menggunakan barang, maknanya memelihara akan dia akal daripada menggunakan barang yang merosakkan akal dan menghilangkan akan dia akal. Dan kerana inilah disyarakkan had, makna denda, yang bagi yang meminum akan minuman yang memabukkan. Makna dalam Islam ada hukumnya, ada denda untuk orang yang mengambil sesuatu minuman yang memabukkan. Arak tadi tu, sama ada arak yang berlesen ataupun arak yang tak berlesen, ataupun arak bancuh sendiri. Arak ni makna sesuatu yang dibuat lah hasil daripada peraman tapai ke contohnya. Air tapai tu waktu dia berbuih tu orang panggil gila. Air tapai tu dah gila kita panggil. Sebab tu kalau kita minum waktu tu dengan kita jadi gila, jalan mundung gitu. Sengih susuan. Mata hitam sebelah ke kiri, sebelah ke kanan. Minum air tapai. Kan dalam proses nak buat cuka kan? Nak buat cuka tapai contohnya. Daripada air tapai biasa tu halal. Tu tak haram lagi, dia masih suci lagi.
Bila diperam, air apa lagi? Air tapai ke, air anggur ke, air apple ke? Waktu diperah mula-mula tu tak haram lagi, tak arak lagi, itu bukan arak lagi. Tapi bila dah diperam sampai satu peringkat, dia berbuih, dia gila. Tu proses gila tu najis, tu arak nama dia. Dan nanti lama kelamaan sampai satu tahap lah, sampai satu peringkat, dia akan turun, dia akan jadi cuka pula lepas daripada tu. Itu proses buat cuka. Waktu dah bertukar jadi cuka, itu hukumnya suci dah, tak najis dah. Jadi teka-teki. Apakah najis yang berubah menjadi suci? Itulah dia. Najis berubah menjadi suci, iaitu arak tadilah. Jadi hukumnya haram minum meskipun arak daripada buatan tangan kita sendiri. Air tapai itu contohnya. Waktu dia berbuih tu, kita pun minum. Jalan mengundur. Cakap seseorang. Habis. Ataupun yang dibeli, ikutlah. Itu alasannya. Lagi pula boleh apa tadi tu? Boleh menghilangkan kewarasan. Dihad bagi orang yang meminumkan minuman yang memabukkan. Maknanya patutnya ada denda dia. Ada denda dia, ada hukuman atas orang minum arak ni. Bukan dibela orang minum arak ni. Orang minum arak ni bukan dibela. Jaga, wahai para peguam-peguam. Jangan nampak duit. Tengok apa yang kamu guamkan. Kalau kamu menegakkan orang yang salah, orang yang bersalah, si pemabuk, contohnya, kamu berhujah menggunakan kepintaran kamu sehingga orang yang mabuk tadi tu, yang datangkan mudarat kepada orang lain asbab usaha dia sendiri, jadi menang dalam kes tu, ketahuilah duit yang kau perolehi daripada upah menjadi peguam tu hukumnya haram. Hati-hati nak jadi peguam ni. Hati-hati nak jadi peguam. Jangan berusaha nak menegakkan benda yang salah. Kita bersyubhat tau. Orang yang benar dihukum, orang yang salah terlepas. Asbab siapa? Kepetahan kita bercakap tadi. Kepetahan kita berhujah. Jaga. Cerita dia nanti sampai kiamat tu. Silap-silap pula dibunuh pula dah. Orang yang benar dibunuh pula dah. Asbab kepetahan kita berhujah tadi. Orang yang benar dibunuh pula dengan tak sebenar. Jaga tanggungjawab. Kita terlibat dalam membunuh nyawa orang yang tak diwajibkan bunuh. Hati-hati wahai peguam. Jadi peguam yang nak menegakkan kebenaran tu tak apa. Tolong orang yang benar, tak apa. Jangan nak tolong orang yang salah jadi benar. Memanglah bayar mahal-mahal duit kan. Tapi itulah tadi tu, bila akalnya tak dijaga oleh agama, dia tak peduli dah. Asalkan dia dapat duit, asalkan duitnya banyak. Haram tu cerita lain. Tak peduli dah. Oh ni kalau dapat ni 30,000, ni kalau menang kes ni untuk aku dia 20,000. Tak apa nak bagi. Lepas tu makan. Orang yang dalam perutnya ada benda haram ni, Allah takkan bagi hidayah, Allah Ta'ala takkan bagi petunjuk selagi dia tak bertaubat kepada Allah. Dia takkan dapat bimbingan daripada Allah. Sekalipun dia beribadat, amalnya tak diterima oleh Allah. Auzubillah. Kalau dia mati bawa daging-daging yang haram tu, nerakalah tempatnya yang terlebih utama. Kecuali dia bertaubat nasuhah, taubat sungguh-sungguh dengan Allah. Dan membayar akan diat ke atas yang menghilangkan akan dia, orang yang menghilangkan akal. Ada denda dia, ada bayaran dia. Dan yang keempatnya, wallahu a'lam. Dah habis. Dia macam cerita drama Korea tak? Dia bukan habis satu episod semua. Dia banyak episod. Baru seronok tengok. Kitab yang kedua, insya-Allah. Kitab yang kedua pula Penawar Bagi Hati. Muka surat berapa Rumi? 118. 118 kitab Penawar Bagi Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Menghimpun oleh Allah Ta'ala, kita sini. Dan ketahui olehmu.
Bab apa itu? Bab 8. Bab kasih akan kemegahan ni? 118. 128. 118. 118. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Bab yang ke-6. Kasih akan ni. Firman Allah kita sudah tak? Dah. Lepas pada firman tu, penggal bawah. Dan ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu. Itu. Muka surat 119. Kalau kitab ni, yang ni 119. 119. Dan ketahui olehmu wahai hamba Allah, bahawasanya kemegahan itu tiada dicela akan dia semata-mata. Semacam dengan harta. Makna yang namanya pangkat, darjat, jawatan, kuasa ni tidak dicela semata-mata. Bukan sebab jawatan tu yang jadi asbab Allah cela, dah. Bukan asbab kemegahan tu, jawatan tu, harta tu yang Allah cela. Bukan, salah. Kalau kita fikir macam tu, maknanya kita dah salah faham dah. Allah bukan cela pangkat, Allah bukan cela jawatan, Allah bukan cela kemegahan ataupun kuasa tu, kekuasaan tu. Bukan. Jadi kita dengar baik-baik ni. Sebab kemegahan ni suatu makna perhiasan dunia juga ni. Kemegahan ni perhiasan dunia. Benda yang menggembirakan, menyeronokkan hawa nafsu. Kemegahan, kuasa, pangkat ni. Sebab tu orang sanggup berbunuh-bunuh, saling memfitnah, saling merendahkan satu sama lain. Nak mengejar apa tadi? Kemegahan, pangkat, jawatan, kedudukan. Sebab tu tadi dia kata semata-mata pangkat, semata-mata jawatan tu tidak dicela oleh Allah. Samalah seperti harta. Nak pakai kereta mewah, pakailah. Nak pakai apa lagi? Nak ada rumah mewah, buatlah. Tak cela. Bukan situ. Pakailah pakaian yang mewah-mewah, pakailah. Tak dicela. Nak pakai barang perhiasan yang mahal-mahal, intan bilion, pakailah. Allah tak cela semata-mata benda tu. Allah cela sebab yang baru datang tu. Sebab yang baru datang. Contohnya, kita nakkan kemegahan dengan niat untuk menzalimi orang lain. Jadi kita perlukan jawatan di situ supaya mudah kita nak menzalimi orang lain. Maka pada ketika itu barulah hukumnya haram. Tapi seandainya dia inginkan jawatan, inginkan kedudukan tadi kerana nak menjaga kepentingan agama contohnya, perlukan kuasa. Contohlah kampung kita ni sekarang ni ditadbir oleh orang yang tak baik, orang yang zalim, ahli maksiat. Jadi waktu duduk di bawah pemerintahan dia ni, dalam kampung kita ni, benda-benda maksiat tumbuh macam cendawan selepas hujan. Asbab dia tadi. Maka di sini contohnya ada di kalangan orang kampung kita yang nak sangat menggantikan tempat dia. Aku nak sangat jadi ketua kampung ni lah. Sampai orang kata, gila jawatan kau ni. Aku memang nak sangat jawatan. Aku memang nak sangat jadi ketua kampung. Orang panggil gila jawatan. Lalu orang tanya, apa sebab yang kau gila sangat nak dapatkan jawatan dalam kampung ni? Lalu dia pun jawab, insya-Allah, kalau seandainya diizinkan oleh Allah, aku dapat jawatan ni, kuasa ni, aku nak membenteras segala benda-benda maksiat dalam kampung ni. Aku nak tarik masyarakat kampung ni dekat kepada Allah. Maka pada ketika itu, gilakan jawatan tadi dengan niat yang baik tadi, dipuji oleh Allah. Dipuji oleh Allah. Jadi innamal a'malu binniyat. Tengoklah niat dia. Tengoklah. Dia nakkan pangkat, nakkan jawatan, nakkan kedudukan kerana apa? Apa sebab dia? Apa niat dia nakkan jawatan tu? Nak sangat tu, kenapa tu? Kalau niatnya soleh, maka baiklah. Kalau niatnya tolah, nakkan jawatan tadi kerana ada tujuan dunia, maka hukumnya maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah macam harta. Kenapa nak sangat rumah mewah, pakaian mewah-mewah, kenderaan mewah-mewah? Kenapa? Barulah aku boleh menunjuk
menunjuk-nunjuk, berlagak-lagak dengan saudara mara aku, adik-beradik yang lain yang miskin-miskin. Maka pada waktu tu mengguna pakai benda-benda yang macam tu hukumnya haram. Islam tak larang nak pakai kenderaan mewah tu, pakailah. Islam tak larang nak pakai pulut dakap ke, pulut melekap ke, biskut tawar ke, daun ketum ke, ikutlah. Tali kapal ke, ikutlah. Asalkan hatinya tidak ada niat nak menyakiti orang lain, nak menunjuk-nunjuk, nak merendah-rendahkan orang lain, nak suruh orang pandang kita. Maka kalau kita pakai benda-benda macam tu, ambil benda-benda macam tu, miliki benda-benda macam tu dengan niat nak orang hormat, orang pandang, orang sanjung, maka tetap hukumnya haram meskipun dibeli daripada harta yang halal. Maknanya kalau orang ni nak duduk dalam bermewah-mewah ni, pendek ceritanya, hatinya lagi kena takut dengan Allah. Hati lagi kena takut dengan Allah. Sebab kita duduk dalam kemampuan ni payah nak sabar. Nak bersabar waktu ada kemampuan lebih mudah, lebih sukar daripada nak menahan daripada waktu tidak ada kemampuan. Bila contohnya kita sedang memiliki jawatan, pangkat, darjat, kehebatan, apalagi harta benda, duit banyak, nak bersabar, nak sabar jadi orang yang tidak sombong tu payah. Faham tak? Waktu tu benda tu ada dalam tangan kita, kita nak sabar, nak tahan diri, nak jaga hati daripada jadi sombong, jadi riak, jadi takabur, payah. Sebab kita sedang memiliki benda tu. Ada pun waktu tak ada, senang nak sabar. Contohnya, di antara sihat dengan sakit. Waktu kita sihat, mudah tak nak menahan diri daripada buat maksiat? Contohnya, waktu mulut kita sihat. Mulut kita sihat, lidah kita sihat, gigi kita sihat. Mudah tak nak tahan mulut ni daripada cakap yang menyakitkan hati orang? Mudah ke susah? Susah. Tapi kalau sakit, senang tak tahan? Pergi jauh. Aku tak larat nak bercakap. Jadi ini di antara hikmah kenapa Allah bagi sakit kepada kita. Di antaranya kerana Allah nak jaga diri kita daripada buat maksiat. Sebab lidah kita ni, mulut kita ni kalau sihat, tak ada sempadan, habis semua dia tebas. Tak peduli mak tak mak, bapa tak bapa, suami tak suami, isteri tak isteri, maki hamun, sumpah serana, tinggi suara. Betul? Waktu bila tu sihat, tapi waktu sakit, mana dia kaki mengumpat? Dalam bilik tidur. 3 hari 3 malam tidur, tak belagat nak cakap. Sebenarnya Allah sedang jaga mulutnya daripada buat maksiat. Sebab tu orang yang faham bila dia sakit, alhamdulillah ya Allah, kau jaga aku daripada aku buat maksiat dengan sihat aku. Sebab waktu aku sihat, aku tak boleh sabar menahan diri aku daripada buat benda yang kau benci. Tapi waktu kau angkat kekuatan, angkat kesihatan yang aku duduk sakit, dengan sendiri aku tak mampu, aku tak bermaya, aku tak seronok nak buat benda-benda maksiat tu. Alhamdulillah, bagi orang yang faham. Bagi orang yang tak faham, dia menyumpah pula. Dalam hatinya menyumpah-nyumpah. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua ada hikmah. Kita tahu dengan tak tahu je. Tahu dengan tak tahu aja. Padahal ulama sebut semua. Jadi tiada dicela semata-mata, bahkan ada juga kemegahan yang dipuji. Ada pula tempat-tempat yang tertentu, kemegahan yang dimiliki tadi mendapat pujian daripada Allah dan berhajat kepadanya oleh manusia seperti berhajat ia kepada sedikit daripada harta. Maka tiap-tiap kemegahan yang dikendaki akan dia kerana menyampaikan kepada yang dipuji, maka iaitu dipuji. Contoh gini, kita ni tak ada kenderaan. Bila tak ada kenderaan ni payah kita nak pergi cari ilmu. Majlis ilmu ada tapi jauh-jauh. Kita ni tak kuasa. Lalu kita naklah, ya Allah, rezekikanlah aku kenderaan, ya Allah, supaya senang aku nak pergi solat Jumaat, nak pergi solat berjamaah.
Aku nak pergi majlis-majlis ilmu fardu ain apabila kau rezekikan aku kenderaan. Maka pada waktu tu niat dan hajat dia nak memiliki kenderaan itu tadi dipuji oleh Allah. Dipuji oleh Allah. Sebab apa tadi dia nakkan kenderaan tadi? Kerana ada hubung kait dengan ibadat. Bila ada kenderaan senang tiap-tiap minggu aku boleh balik ziarah mak ayah aku ya Allah. Tapi kalau tak ada ni susah aku nak pergi jengah. Maknanya dia berhajat kepada harta tadi dengan niat yang baik, maka tidak dicela oleh Allah, bahkan dipuji oleh Allah. Tapi jangan bohong Tuhan. Banyak kita ni bohong Allah. Sebelum dapat kita janji macam-macam. Bila Allah dah bagi kenderaan kita pula break tak makan pula dah. Kalau lalu surau masjid kuliah terus tak ada break dah. Kereta mahal, brake tak ada. Meluncur. Kereta berkilat baru dalam plastik lagi. Tak ada brake pula. Alangan kayu. Nanti kena saman. Sekarang tak boleh. Sekarang didakwa di mahkamah nanti. Nampak tak? Jadi kita bohong dengan Allah. Kita selalu bohong Allah. Ya Allah bagi aku rezeki mewah. Bila kau bagi nanti senang aku nak beribadat. Bila dapat mewah bukan beribadat, melupakan Allah. Ya Allah bagi aku kenderaan begini dan begitu. Kalau ada besok senang tak pergi cari ilmu jauh-jauh pun tak ada masalah. Hujan panas pun aku boleh cari ilmu. Bila Allah bagi haram tak pergi. Memang kita ni suka menipu. Sebenarnya bukan tipu Allah, tipu diri tipu diri sendiri. Nanti hari kiamat Allah bangkitkan balik, Allah congkilkan balik. Bukankah dulu kau hajat nak begini dan nak begitu dengan niat nak beribadat? Bila aku dah bagi, kenapa kau membelakangkan Allah? Dulu kau tak ada, kau minta dengan alasan nak beribadat. Tapi bila Allah bagi, kau tak tunaikan janji, kau bohong. Yang kau bohong tu bukan manusia, kau bohong Allah, kau bohong Tuhan. Kita bohong Tuhan. Patutnya kena ada rasa berdosa, rasa bersalah dengan Allah. Taubat kepada Allah. Gunakan nikmat tadi kepada benda yang baik-baik seperti yang kita niatkan dulu. Jadi tuan guru kita selalu pesan, tengok balik niat kita. Sebab niat kita ni kadang-kadang tak perasan dah lah lari. Dulu niat nak beli kereta, nak pergi kuliah. Tapi sekarang ni dapat kereta dah pergi tempat lain. Mana niat yang asal? Mana niat dah lah betulkan balik. Betulkan balik niat. Sebab niat kita ni boleh berubah-ubah. Lebih-lebih lagi kita ni orang awam ni, yang belum ada pendirian ni. Yang belum ada pendirian ni. Mudah terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Mudah dipengaruhi oleh kawan-kawan, rakan-rakan dan sebagainya. Sebab tu tengok balik niat kita. Dulu nak kaya sangat sebab apa? Sekarang Allah dah bagi dah. Adakah kita tunaikan niat kita dulu? Jawabnya tidak. Dulu niat nak memiliki kenderaan agar mudah nak beribadat. Bila Allah dah bagi, berlebih-lebih sampai tak habis guna kereta punya banyak. Pah beli. Satu pun kenderaan yang banyak tadi tak boleh bawa dia ke masjid, ke surau sujud kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi banyak kita mendustakan. Tu apa barang lalu tu macam rabbit tu bunyi. Banyak nikmat Allah yang kita dustakan. Jadi renung-renunglah balik, fikir-fikirlah balik sebelum kita mati ni. Sebab itulah Allah tak ambil nyawa kita petang tadi. Sebab Allah tahu kita banyak dosa. Kalau timbul soalan, kenapa pagi ni aku hidup lagi? Kenapa hari ni aku hidup lagi? Kenapa hari ni Allah bagi nyawa lagi? Jawabnya, supaya Allah nak suruh kita bertaubat kepada Allah dan perbaiki perhubungan dengan Allah. Itu kenapa kita kalau tidur malam kang, besok dibangunkan balik. Itu tujuan. Ada pun mencari harta kekayaan itu bukan matlamat kita dihidupkan oleh Allah daripada tidur.
Supaya bertaubat daripada dosa-dosa yang kita buat semalam. Jangan ulangi lagi yang semalam tu. Hari ni Allah bagi usia yang baru, makna perbaiki, bukan suruh ulangi. Kita ingat bila Allah hidupkan kita hari ni, malam ni kita tidur, besok Allah bangkitkan kita daripada tidur. Oh, ini Allah nak suruh aku mengumpat lagi ni. Oh, hari ni Allah nak suruh aku ni bersangka-sangka jahat ni. Dah, Allah jadikan kita hidup tu supaya bertaubat, jangan ulang dosa dan maksiat yang semalam. Itulah hikmah di sebalik Allah membangunkan kita, membangkitkan kita daripada tidur. Jadi lepas ni celik je mata, teringat tu. Maknanya Allah hidupkan aku lagi supaya apa? Hari ni aku perbaiki amalan aku. Mudah-mudahan lebih baik daripada semalam. Mudah-mudahan hati aku hari ni jadi lebih baik daripada semalam. Mudah-mudahan lidah aku hari ni jadi lebih baik daripada semalam. Mudah-mudahan mata aku jadi lebih baik daripada semalam. Mudah-mudahan telinga aku jadi baik daripada semalam. Itulah hikmah dia. Kalau kita nak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan berhajat kepadanya oleh manusia seperti mana? Maka tiap-tiap kemegahan yang dikenaki akan dia kerana menyampaikan kepada yang dipuji, maka dipuji oleh Allah Ta'ala. Seperti kemenangan, kemegahan seseorang di sisi raja. Contohnya, dia nak sangat kedudukan pangkat jawatan di sisi raja. Dia nak jadi orang-orang yang hebat-hebat di sisi pemerintah, di sisi raja. Kenapa nak sangat jawatan jadi orang dalam istana ni? Kenapa nak sangat ni? Jadi jangan cela dulu. Jangan cela dulu. Kalau kita dengar kawan-kawan kita ke, sesiapa ke nakkan jawatan-jawatan yang tertinggi, jangan cela dulu. Tanya dulu, apa niat? Apa niat ni? Nak sangat jadi orang raja ni, duduk di sisi pemerintah ni, nak jadi apa ni? Baca terus lagi. Seperti kemegahan seseorang di sisi raja yang menolak ia seseorang, akan dia raja akan zalim. Niatnya untuk memberi nasihat dan peringatan kepada raja tadi daripada terus melakukan kemaksiatan ataupun kezaliman. Jadi di sini perlu pangkat dah, perlu jawatan dah, perlu. Takkan kita orang kampung duduk lepak kedai kopi ni nak memberi nasihat kepada menteri pula. Dah tentulah orang-orang yang ada jawatan juga, betul? Jadi kalau dia nakkan jawatan tu, dia nak duduk di tempat tu dengan jawatan tu, dengan niat tu, maka dia dipuji oleh Allah, meskipun orang sekeliling salah faham dengan dia, meskipun orang sekeliling berjahat sangka dengan dia. Tetapi selagi niatnya betul dan dia berusaha sehabis-habis baik untuk meluluskan niat dia tadi tu, maka dia tetap dipuji oleh Allah. Sebab tu Islam ni ajar kita supaya bersangka baik. Sebab kita tak tahu niat-niat seseorang. Kadang nampak macam jahat, tapi rupanya niat dia. Islam ni ngajar kita bersangka baik pada siapa tu. Allah, tu yang payah tu, nak jaga hati kita ni. Hati kita ni yang paling payah sekali nak jaga. Banyak dosa, banyak maksiat hati, tapi kita tak peduli nak baiki. Bila jahat hati, jahatlah anggota. Jahat hati, jahatlah lidah. Jahat hati, jahatlah jari. Jari, tulis. Betul? Bukankah arahan hati? Bukankah hati yang suruh tulis? Betul? Bukankah hati yang suruh karang ayat-ayat macam tu? Betul? Tapi kalau hatinya baik, dia akan cakap yang baik-baik, dia akan tulis yang baik-baik, dia akan tulis yang elok-elok. Banyak kawan dalam tu. Kalau hati dia baik, banyak kawan-kawan dia insya-Allah boleh jadi baik asbab dia. Kadang-kadang asbab dia, kawan-kawan yang jahat tadi jadi baik. Daripada lupa akhirat, jadi ingat akhirat, asbab dia hadir dalam tu. Tapi dia kena kuat lah. Dia tu kena kuat. Jangan dia pula nanti ditarik oleh kawan-kawan. Ada yang macam tu, awal-awal niat nak
Nak menarik. Rupa-rupanya dia yang tertarik. Dia yang ditarik. Betul? Sebab tu kalau tak kuat, kalau niat tak betul, kalau tak kuat habis. Sebab tu jangan lupa, kita ni sentiasa berhajat kepada pertolongan Allah. Minta Allah tolong jaga kita, jaga niat kita. Sebab kita tak ada daya. Tapi niat kita baik. Kita nak ajak kumpulan ni supaya dekat dengan Allah. Niatnya baik. Tapi kalau kita tak ada persiapan, dengan kita nanti kan dikhawatiri, jadi hanyut pula dah. Kita nak ajak orang sembahyang, dengan kita pula jadi tak sembahyang. Itulah. Kawan ramai Baik. Kemudian yang dapat ia dengan dia memberi nasihat agar raja itu, jadi dia nak sangat jawatan kedudukan di sisi raja tadi, dengan niatnya nak memberi nasihat kepada raja yang zalim tadi agar hilang kezaliman raja tadi. Maka meskipun niatnya nak mendapat jawatan yang tinggi di sisi raja, dia dipuji oleh Allah, Subhanahu wa taala. Waktu kita pegang pada niat kita. Kalau selagi niat kita baik betul, pedulikan orang nak kata apa. Cukup dalam hati kita yakin yang Allah tahu apa yang kita nak buat. Biarlah orang salah sangka, orang jahat sangka dengan kita, nak kata macam-macam. Tapi Allah tahu hati kita. Sebab tu selagi kita jadikan makhluk ni, fikirkan tentang makhluk ni, sampai bila-bila kita takkan boleh berubah jadi yang lebih baik. Sampai bila-bila kita takkan boleh jadi baik kalau kita memikirkan makhluk ni. Nanti orang kata, takut orang kata begini, takut orang kata begitu. Aku baru nak berubah jadi baik, dia sangka bukan-bukan. Aku niat baik tapi dia katanya macam-macam. Nampak tak tu? Tergendala tak nak buat baik? Tergendala. Sebab tu Imam Ghazali kata di antara penghalang kita nak buat ibadat ni manusia yang nak buat baik jadi terbantut. Bila memikirkan aku niat baik tapi dia katanya bukan-bukan, dia katanya macam-macam. Sudahlah, habis. Maknanya dia buat baik tadi bukan nak mencari redha Allah, tapi nak mencari redha manusia. Dia nak manusia suka dengan dia. Dia nakkan balasan baik daripada manusia dengan kebaikan yang dibuat. Wal iyadha billah min dzalik. Moga Allah jauhkan dia. Biar Allah tetapkan hati kita di atas kebaikan. Sebab tu disuruh doa, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku ni ya Allah, hati kami ni di atas ketaatan, atas kebaikan. Jangan kau balik-balikkan hati kami ya Allah. Daripada ikhlas jadi tak ikhlas, daripada niat kerana Allah awalnya dah berubah kerana manusia. Ya Allah, tetapkan. Minta dengan Allah, kita tak kuasa nak tetapkan hati kita ni. La haula wala quwata illa billah. Kalau Allah tak tolong, jatuh ujub, jatuh riak, jatuh macam-macam. Lepas tu jangan pernah lupa daripada kita ni bergantung dengan Allah. Bergantung dengan Allah, minta tolong. Lepas tu ulama' duk ajar kita ni supaya banyakkan berzikir. Ingatkan yang kita ni sentiasa berhajat, bergantung, berkehendak kepada Allah. Tengok tu hati-hati para nabi, para rasul. Hati-hati kekasih-kekasih Allah tu, hatinya sentiasa bergantung sungguh-sungguh dengan Allah meskipun dia duduk dalam kesenangan. Dia duduk dalam kesenangan, dia duduk dalam keselesaan, tapi hati dia tu bergantung dengan Allah, seolah-olah dia sedang duduk lemas di tengah lautan. Bulat hatinya minta tolong dengan Allah. Sungguh-sungguh bergantung hatinya dengan Allah. Waktu duduk dalam kelemasan tu, tengah laut tu, minta tolong, makna memang minta tolong sungguh-sungguh dengan Allah. Berbeza dengan orang yang ada atas daratan. Maknanya ibaratnya kita ni waktu duduk dalam nikmat, pergantungan hati kita dengan Allah tu tak sama dengan waktu kita susah. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Waktu kita senang ni,
Ada tak pergantungan hati kita dengan Allah tu sama macam waktu kita sakit? Tak sama. Waktu sakit ni kita ni, ya Allah, ya Allah, sampai ke dalam hati tu. Kalau doa tu makna sampai dalam hati, ya Allah berilah kesembuhan, ya Allah. Memang sampai dalam hati sungguh. Sebab sakit tadi. Makna dia minta tolong sungguh-sungguh dengan hati dia. Tapi waktu kita senang menjadi sihat, kadang-kadang mulutnya sahaja amin, amin, tapi tak sampai dalam hati. Sebab apa? Senang. Senang. Sepatutnya tak nanti susah, tak nanti senang. Hati kita begitulah sentiasa dengan Allah. Walaupun duduk dalam senang, tapi bergantung hati dia sama macam dia duduk dalam susah. Itu baru baik hati dia. Ni dengar cerita je lah. Dengar cerita je lah. Kisah orang hebat-hebat macam itulah hati dia. Dia nampak senang, tak sakit, duduk dalam selesa, tapi hati dia tu punya bergantung dengan Allah. Macam seolah-olah dia sedang duduk di tengah lautan minta tolong tu. Penuh harapnya. Oh, hebat. Kita ni waktu sakit je, ya Allah, ya Allah, tolonglah, ya Allah, tolonglah, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Tak ada orang yang boleh menyembuhkan aku ni, tak ada orang yang boleh sihatkan aku. Kau lah, ya Allah, tolonglah. Tak ada orang lain dah. Tak ada yang lain harapan aku kecuali kau lah. Waktu sakit. Waktu senang, Dia duduk dia tidur lagi dengan bantal dia bercakap macam tu. Dia dah bangun, dah berjalan, dah pergi kedai minum kopi, dah pergi lepak kedai kopi, habis datang kawan-kawan, kawan-kawan, habis bergantung hati dengan Allah tadi dah. Lupa dah. Dah tak ada Allah, ya Allah, ya Allah dah. Kalau amin pun tangan atas lantai imam baca doa amin, kita amin, tangan atas lantai amin, amin ya Allah, amin. Tapi waktu sakit, ya Allah, amin ya Allah, tolong ya Allah, amin. Gitu. Allah, bila kita nak jadi baik, bila hati kita nak jadi baik, selalu ngata orang tak baik, padahal hati kita tak baik lagi. Allah, mudah-mudahan, insya-Allah, usaha jangan putus asa. Jangan putus asa, baiki amal melalui ibadat. Asbab baiki amal melalui ilmu, asbab dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat bagi kasih akan kemegahan itu bersusun antara daripada ilmu dan amal. Jadi macam mana soalannya sekarang ni, macam mana wahai musannaf, macam mana wahai tuan pengarang, wahai tok guru, aku nak baiki sakit penyakit hati aku ni yang kasihkan kemegahan tadi tu. Makna yang dicela tadi lah, nakkan kemegahan dengan niat yang maksi. Macam mana ni wahai musannaf, macam mana? Bagilah penawarnya, bagilah ubat supaya hati aku ni sembuh daripada penyakit. Kasihkan kemegahan, kasihkan jawatan, pangkat, darjat, kedudukan. Tolonglah bagi. Seolah-olah hanya begitulah soalannya. Lalu musannaf pun nak bagi tahu kita ni. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubat penawar bagi penyakit kasih akan kemegahan itu bersusun, makna bergabung dia daripada ilmu dan amal. Nak kena ada ilmu. Nampak tak? Tak boleh buang ilmu ni. Kena ada ilmu, kemudian dicampurkan dengan amal. Ada pun ilmu, makna benda yang mesti kita kena tahu. Ini dia punya bahan-bahan ni, resepi dia. Ma'jun, nak buat ma'jun ni. Nak buat ma'jun, kalau telan ma'jun ni, hilang penyakit kasihkan kemegahan. Di antara bahan-bahan dia, nak buat ma'jun ni, ni dia, ilmu. Pertamanya kena ada ilmu, pengetahuan. Nak tahu tentang apa tu? Maka mengetahui ia hamba Allah, ataupun mengetahui serta yakin hatinya, orang yang sombong tadi, orang yang kasihkan akan kemegahan tadi, segala kebinasaannya yang bersegera di dalam dunia. Yang kau nak sangat kemegahan, yang kau nak sangat kekayaan, yang kau nak sangat kedudukan tu, sebelum kau miliki benda-benda tu, kau kena tahu dulu benda ni. Kau kena tahu dulu benda ni. Sebab bila kau dah dapat, bila Allah dah bagi kau kemegahan, kekayaan, pangkat, jawatan, nanti yang pertama kau kena bersiap sedia daripada kebinasaannya ataupun kesakitannya, seperti dengki atasnya oleh
kau akan jumpa dengan orang yang ramai berdengki dengan kau. Silat-silat yang berdengki itu orang yang rapat dengan kau. Silat-silat yang berdengki itu kawan-kawan rapat kau. Boleh sembang, pagi-pagi boleh minum sekali, keluar makan tengah hari sekali, tapi di dalam hati-hati mereka ni memendam rasa bila nak bankrupt ni, bila nak mati ni, bila nak sakit ni, bila nak jatuh ni. Dalam hati. Sebab tu nama dengki. Dengki ni apa? Perasaan dalam hati. Menginginkan, mengharap-harapkan nikmat yang ada pada orang lain itu ditarik kembali oleh Allah. Tapi mukanya manis, mulutnya manis. Mulutnya manis, tapi sambil-sambil dalam hati perut dia, bila nak meninggal orang tu ni, bila nak dilucutkan jawatan orang ni, bila nak diturunkan pangkat ni, bila nak bankrupt dia ni, bila nak bercerai-berai orang ni, tu dalam hati. Itu nama dengki. Nabi kata habis segala pahala amal. Pergilah haji tiap tahun pun jadi debu semua. Pergilah umrah tiap minggu pun jadi debu semua. Wakaflah 50 buah masjid pun jadi debu semua. Bahayanya, bahana penyakit dengki ni. Sebab tu kena jauh kan, kena pantang. Dengki ni kena pantang. Orang yang nak selamat balik akhirat, orang yang nak banyak ganjaran pahala boleh bawa balik akhirat, dia kena berpantang daripada maksiat dengki. Sebab Nabi pesan dah, dengki ni kalau ada dalam hati, padam semua amal. Tak peduli pergi haji selalu ke, sponsor orang pergi haji ke, tak peduli. Apa pun kebajikan semua Allah padam sebab dengki. Na'udzubillah min zalik. Tu berdengki. Betul? Tu sombong. Sombong. Ada orang-orang yang Allah uji dengan kekayaan. Dengan kaya tadi lupa adik-beradik, pandang rendah adik-beradik, pelekeh adik-beradik. Apa nak datang pinjam-pinjam, kau carilah sendiri. Kenapa nak datang kat aku pula? Jangan main-main harta punya pasal ni. Sebab tu kalau nak minta kaya, nak minta jawatan, nak minta jadi billionaire, kena kaitkan. Ya Allah, jadikan aku billionaire, jadikan aku jutawan. Seandainya ya Allah, bila aku jadi jutawan ni, menambahkan lagi ketaatan, ketakwaan aku di sisimu, hati aku jadi lebih baik ya Allah, terselamat daripada penyakit-penyakit hati, maka kau permudahkanlah, kabulkanlah hajat aku ni nak jadi orang kaya ni ya Allah. Tapi seandainya kalau aku jadi orang kaya besok, bila kau beri kekayaan yang banyak pada aku besok, aku dah mula melupakan kau ya Allah, aku makin jauh diri daripada kau ya Allah, jadi asbab aku timbul dalam hati penyakit hasad, dengki, sombong, hina orang sini, hina orang sana, maka kau jauhkanlah. Tak kaya pun tak apa, apa yang ada ni pun alhamdulillah ya Allah. Tu cara nak berdoa, tu cara nak minta. Bukan tak boleh minta, tapi kena kaitkan. Jangan jadi orang yang tamak dalam berdoa. Imam Ghazali kata, jangan jadi orang yang tamak dalam berdoa. Minta semata-mata minta tanpa memikirkan kebinasaan di masa akan datang. Memanglah pada nafsu kata, kalau aku kaya besok ramai orang aku boleh tolong. Ni sebelum dapat, sebelum Allah bagi. Berapa banyak orang yang lupa bila Allah dah bagi. Jangan kata kawan, mak pun dia buang, mak bapak pun buang. Sebab apa? Dia kaya lebih daripada mak bapak dah. Pandang mak bapak jijik dah, nak cium tangan mak bapak pun busuk dah. Apa nak salam tangan orang tu ni? Kedut-kedut dah. Norih getah lah tu. Bosan lah tu. Sambil-sambil salam, sambil dalam hati mencemuh, mencela, menghina mak dia dalam hati. Allah tahu dah. Allah tahu. Mana kau nak lari? Kau salam, kau cium tadi nak menyedapkan hati mak saja. Padahal dalam hati perut kau ada timbul rasa jijik dengan orang tu. Na'udzubillah min zalik. Ada tuan-tuan, ada. Dia jijik, dia rasa jijik. Dia muda, dia lawa, dia wangi, mak bapak orang kampung. Sambil-sambil salam tadi dalam hati. Mana kau nak suruh ilmu Allah tu telus sampai ke dalam hati. Mak bapak kita boleh kita tipu dengan riak wajah kita.
Tapi tak boleh tipu Allah apa yang ada dalam hati. Tu masuk dalam anak derhaka juga tu. Orang yang anak-anak yang dalam hatinya ada rasa jijik dengan mak bapak, tu anak derhaka dah tu. Walaupun pada zahirnya senyum, cakap lemah lembut, tapi dalam hatinya mencemuh mak bapak dia. Aku benci dengan mak bapak, aku bosan, aku meluat. Ni anak derhaka. Kata ulama, setiap rumah ada anak derhaka ni. Nak cari penzina tak ada dalam setiap rumah. Nak cari peminum arak tak ada dalam setiap rumah. Tapi nak cari anak derhaka ada di setiap rumah. Na'udzubillah. Dalam kampung ni nak cari penzina setiap rumah tak ada. Barangkali kalau ada pun satu biji, boleh jadilah. Kalau ada pun sebiji. Nak cari dalam kampung ni peminum arak, boleh jadi tak ada, ataupun boleh jadi ada. Kalau ada pun satu ataupun dua. Tak ada di setiap rumah yang nama pencuri, yang nama pembunuh, yang nama penzina. Tak ada dalam setiap rumah. Tak ada dalam setiap keluarga. Mudah faham. Tapi nak cari anak derhaka, ada di dalam setiap keluarga pada akhir zaman. Dalam hati rasa bosan dengan mak bapak. Ini sifat anak derhaka. Pandang mak bapak tenung dengan tenungan yang tajam. Itu sifat anak derhaka, kata ulama. Pandang mak bapak dia, pandang tak puas hati lah bahasa kita. Dia jeling mak bapak dia. Tu anak derhaka tu. Na'udzubillah. Cakap tak ada rasa bersalah dengan mak ayah. Cakap tinggi-tinggi suara, tak ada rasa berdosa, tak ada rasa bersalah. Na'udzubillah. Moga Allah jagalah. Jangan buat main-main dengan mak bapak ni. Meskipun dia, mak bapak kita tu bukan orang baik, kita wajib menunaikan hak sebagai seorang anak pada dia. Meskipun mak bapak kita orang tak semayang. Dia tak semayang, itu dia urusan dia dengan Allah. Dia berjudi, minum arak, berzina, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita sebagai anak wajib taat kepada ibu bapa. Jangan menderhakai ibu bapa dengan perkataan atau perbuatan. Allah tak bagi lesen kepada anak-anak yang ibu bapanya buat maksiat. Allah tak bagi lesen apabila mak bapak kamu buat maksiat, kau boleh tengking sesuka hati, kau boleh cekak pinggang sesuka hati, kau boleh tinggi-tinggikan nada suara kau sesuka hati, meskipun mak bapak kau buat maksiat. Dah, Allah tak bagi izin. Dia tetap mak bapak kita. Asbab dia kita kenal Allah, asbab dia kita boleh solat, asbab dia kita dapat nikmat iman Islam, asbab dia kita boleh sujud kepada Allah, asbab dia besok kalau amal kita Allah terima, boleh masuk ke dalam syurga dan kekal dalam nikmat. Sebab siapa tadi? Itulah mak bapak yang kau kata ahli maksiat tu. Itulah mak bapak yang kau kata mulut jahat tu. Hati-hati, bertaubat cepat-cepat sebelum mati. Jangan mentang-mentang kita dah baik mengaji, kita dah mula pandang rendah kepada ibu bapa. Jaga-jaga. Allah nak uji kita ni macam-macam cara Allah uji. Macam-macam cara Allah uji kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada jadi anak derhaka. Allah. Andai kata kita pernah melakukan benda-benda macam tu kepada almarhumah, mak bapak kita dah pergi dah. Buat amal soleh sekarang ni. Buat amal sungguh-sungguh. Jadi anak yang baik sungguh-sungguh. Sebab kebajikannya sampai kepada ibu bapa. Mudah-mudahan mak bapak kita yang dalam kubur tu mengampunkan kita, redha kepada kita. Itu cara dia. Kadang-kadang ada mak bapak dah meninggal. Waktu tu dia belum berubah lagi. Mak bapak dia meninggal dalam keadaan dia sedang jadi anak derhaka. Tak sempat taubat lagi, mak bapak dia mati. Maka macam mana cara ni? Sekarang ni kena cepat-cepat bertaubat kepada Allah, bersungguh-sungguh jadi anak yang soleh, jadi anak bertakwa, beribadat, jaga hati, bersihkan hati, buat amal. Sebab setiap amalan anak yang baik tadi, yang beriman tadi, yang solat tadi, pahalanya sampai kepada ibu bapa. Mudah-mudahan dengan asbab amalan kita yang diterima oleh Allah, meringankan beban di dalam alam barzah mak bapak kita tu. Orang dalam kubur ni tahu daripada mana datang kebajikan, daripada anak nombor berapa datang kebajikan hari ni. Mudah-mudahan apabila sentiasa sampai pertolongan pahala daripada anak tadi, mudah-mudahan menjadikan arwah ibu bapa kita redha dan memaafkan kita. Itu cara ni. Bukan bunuh diri. Menyesal dulu, waktu ni mak mati dulu, aku orang jahat, aku ni, sekarang ni mak dah mati, tak ada cara dah aku nak jadi orang baik, bunuh diri. Dah, tu syaitan dah menyesatkan.
Adapun ilmu maka mengetahui ya. Jaga tu orang yang nak sangat jawatan ni, kekayaan ni, kena bersiap sedia. Kau kena tahu. Orang akan berdengki nanti. Ramai orang yang dengki. Suka ke orang dengki? Suka tak orang dengki? Suka? Suka tak orang dengki dengan kita? Tak. Dah nak jadi kaya sangat, kena siap lah tu. Kena siap lah jumpa dengan orang yang dah. Jangan kita merungut pula. Kita yang minta kan? Kita yang minta kan? Maknanya sebab tu katanya Musoneh ni, dia nak ingatkan kita, kalau kau nakkan pangkat, jawatan, kemewahan, kemegahan, kau kena tahu terlebih dahulu. Sebelum kau dapat benda tu, kau kena tahu akan ramai orang yang berdengki dengan kau ataupun berdengki dengan ahli keluarga kau. Sanggup tak nak hadapi? Kalau sanggup tak apa dah lah. Jangan nanti bila ramai orang berdengki, kita kata kenapa orang ni berdengki. Sebab inilah dia punya faedah dia. Faedah nak jadi orang kaya-kaya mewah hebat tadi. Itu nombor satu. Kena fikir habis-habis. Maknanya kalau kita dapat kekayaan, kemegahan, kekayaan, kalau orang dengki, bahagia tak hati kita? Senang tak hati? Tak senang lah, resah juga. Sebab ramai orang dengki ni duk mikir, orang tu sakit hati dengan aku, orang tu sakit hati dengan aku. Tak bahagia tu. Nampak macam relax, tenang je muka, tapi dalam hati mikir orang tu sakit hati dengan aku. Yang tu ada dengar bunyi-bunyi, nak buat zolim, nak rompak, nak colek anak bini macam-macam. Tu kena siap sedia benda-benda tu. Orang fitnah macam-macam, orang akan buat cerita macam-macam. Tu kena siap sedia dah. Semua siap dah. Ulama siap dah sebut semua dalam kitab-kitab ni. Kita yang tak nak ambil tahu. Sebab tu bila dapat kekayaan, ramai orang dengki, kita terperanjat. Kenapa orang nak dengki dengan aku? Kenapa jawapan dah ada dah dalam kitab. Ulama dah tulis, siap dah. Kita sombong tak nak mengaji, kita sombong tak nak ambil tahu. Akhirnya bila berlaku benda macam tu, kita terperanjat. Terperanjat beruk kita. Aku yang penat-penat, aku yang usaha, aku yang kaya dengan hasil usaha aku sendiri. Kenapa pula ramai orang dengki? Ni jawapan dia. Dah memang tu lumrah dah. Kalau kau bersiap sedia nak hadapi benda tu, teruskanlah. Hati kau tak sakit, hati kau sabar, kau tak balas kedengkian tadi dengan kedengkian juga, silakan. Tapi kalau kedengkian ni besok kau balas dengan kedengkian, maknanya kau 2 kali 5 dah. Kau dah jadi 2 kali 5 dah. Orang tu buat khianat pada kau, kau balas dengan khianat, maknanya 2-2 binasa tu. Itu maksudnya ilmu tadi. Kena tahu, wahai orang yang nakkan pangkat, jawatan, kekayaan, kemewahan, kemegahan, orang akan dengki dengan kau, orang akan sakit hati dengan kau, orang akan sakit hati dengan anak bini kau. Maknanya kau tak akan dapat ketenangan kalau hati kau tak baik dengan Allah. Kalau hati kau baik dengan Allah, tak apa. Jenis sabar, jenis redha, sangka baik, tu tak apalah. Kita jangan buat pasal orang buat sekali, kita balas 10 kali. Ada pun ilmu maka mengetahui ia akan segala kebinasaan yang bersegera dalam dunia, seperti dengki oleh manusia dan menyakiti mereka itu akan dia. Kau akan selalu disakiti oleh orang sekeliling kau, dan susah ia pada memelihara kemegahannya daripada hilang. Payah kau nak jaga, payah kau nak kekalkan pangkat jawatan kau tu daripada berkekalan. Maknanya nak pegang kemegahan tu lama-lama, nak memiliki kemegahan tu lama-lama payah, sukar katanya Musoneh. Sebab apa? Kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan itu sentiasa ada dalam ketakutan daripada daripada hilang akan kemegahannya dengan berubah hati manusia. Betul tak? Inilah yang ditakuti oleh orang-orang yang ada jawatan ni. Sekarang dia hebat, tapi dalam hati takut, risau, bimbang. Ini kalau orang bawah-bawah ni Allah palingkan hati dia, habislah aku. Nampak tak? Betul ke tidak? Sekarang ni saya ni, contohlah saya ni jadi dapat jawatan hebat ni. Ni minta maaf ni contoh aja, abang-abang, kakak-kakak, makcik-makcik ni. Itu ni makna orang yang jadi asbab saya duduk di tempatnya. Jadi saya boleh duduk dalam keadaan selesa, jawatan tinggi macam ni, asbab kan antum semua. Oleh sebab itu, saya selalu risau. Saya akan selalu memikirkan, selama mana orang ni akan percaya dengan saya. Selama orang ni percaya dengan saya, boleh saya duduk sini. Tapi seandainya orang ni bila hilang kepercayaan dengan saya,
Habislah saya. Nampak tak? Inilah yang ditakuti oleh orang yang duduk kat atas tu. Sebab tu, oleh kerana takut hilangnya pangkat jawatan tadi, dia sanggup menurut apa sahaja kehendak orang yang di bawah dia. Kau nak duduk lama kat sini, kau nak berkekalan macam tu, boleh. Dengan syarat, tunaikan hajat-hajat kami. Kalau kau tak tunaikan hajat kami, kami berpaling dah daripada kamu. Kami tak nak dah. Inilah yang berlaku. Sebab tu sanggup rasuah, sanggup mengiyakan benda-benda haram. Sebab nak jaga ni, nak jaga orang bawah-bawah ni. Sebab takut hatinya berpaling. Sebab kalau berpaling, siapa? Macam mana saya nak duduk di tempat ni kalau orang dah tak suka saya? Betul? Jadi ulama cakap tu tepat. Dia cakap tu tepat. Manu nak dengar orang cakap lobai. Pakai kain pelekat, pakai kubiah, ikat seroban. Dia kata pemikirannya tak berkembang. Pakai serban, pemikiran tak berkembang, otaknya kecut sebab dibelit. Tu. Orang yang menghina. Tak apalah, biarlah dia ada mulut selagi mana dia nak hina. Sampai masa mulutnya terkatup juga. Minta kaya hati. Apa maksud kaya hati? Jangan bergantung kepada selain Allah. Tu makna kaya hati. Hati kita tak berhajat pun dengan orang lain. Tu maksudnya. Yang kita berhajat hanya pada Allah. Jangan bergantung hati dengan makhluk. Kalau bergantung hati dengan makhluk, kita dalam ketakutan. Kau nak usaha? Mesti usaha. Usaha ikhtiar. Selebihnya serah kepada Allah. Siapa tak nak duit banyak ni? Umur nak duit banyak. Baik, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan menyakiti itu akan dia, dan susah ia nak memelihara dari pangkat daripada hilang, kerana tiap-tiap orang yang mempunyai kemegahan sentiasa dalam ketakutan daripada hilang akan kemegahannya dengan sebab berubah hati manusia. Dan Allah Ta'ala muqallibal qulub. Allah Ta'ala tu pula maha membolak-balikkan hati. Allah tu pula maha membolak-balikkan hati. Hari ni orang suka dengan kita, besok belum tentu. Begitulah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadilah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, keberkatan, manfaat kepada semua yang hadir di sini dan sahabat-sahabat yang mengikut secara live. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita, kefahaman yang baik, kefahaman yang sempurna, serta diberi taufik untuk mengamalkan di dalam kehidupan kita. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Jadi kita doa pada Allah dengan keberkahan majlis ilmu ni, mudah-mudahan kita semua diberi kesihatan, keafiatan oleh Allah SWT yang penuh berkah, umur yang berkah, rezeki yang berkah, rezeki yang halal, anak isteri yang berkah, keturunan yang berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memilih kita semua untuk duduk hadir dalam majlis ilmu, sampai nyawa kita diambil oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita mati sebagai seorang penuntut ilmu di sisi Allah. Mudah-mudahan kita mati diberi pangkat syahid oleh Allah SWT. Mudah-mudahan mati kita semuanya husnul khatimah. Mudah-mudahan mati dalam keadaan dikekalkan, ditetapkan iman, Islam dan ihsan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kita, lidah kita mengucap 2 kalimah syahadah sebagai kalam yang terakhir dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan orang-orang yang ikhlas berkawan dengan kita. Siapapun kita, mudah-mudahan Allah datangkan kawan-kawan yang ikhlas berkawan, berkenalan, bersahabat dengan kita kerana Allah, kerana agama, bukan kerana ada matlamat dan tujuan-tujuan dunia. Mudah-mudahan kita doa pada Allah yang sedang diberi ujian oleh Allah dengan sakit, mudah-mudahan diberikan kesihatan, kesembuhan oleh Allah. Terutama sekali sakit hati.
Mudah-mudahan Allah baiki hati kita yang penuh dengan penyakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina ma ahli kutri untha wa dhakar. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا يا الله إلى أحسن الحال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم.